A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah, yang menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu di taman-taman syurga kita pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita pagi ini adalah daripada seruan Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Dan kuliah duha ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim dengan pengajian kita hari ini, pengajian kitab 100 Sunnah Rasulullah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan ummul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Syukran, terima kasih kepada Bunda Nurini, ya, betul lah nama? Betul Ustaz. Okey, baik. Terima kasih atas pimpinan sebagai moderator sebentar tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak bagi salam kepada seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang saya hormati barisan pentadbiran ataupun pengurusan JNI Gema Nur Iman yang dipengerusikan oleh Sahibul Fadilah Bonda Hajah Rosniati. Seterusnya barisan moderator yang berwibawa, yang lagi hebat berpetah berkata-kata, alhamdulillah. Seterusnya barisan juga barisan para penaja dan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga JNI Gema Nur Iman yang dirahmati Allah. Jadi apa khabar semua? Sihat lah? Alhamdulillah. Apa khabar? Lama tak jumpa. Kita bertemu kembali setelah beberapa bulan dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, barakah dan kefahaman dalam agama yang lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi apa khabar semua ni? Diam, tidur ke apa ni? Mungkin boleh reaction sikit. Alhamdulillah Ustaz. Semua sihat walafiat. Alhamdulillah. Khair Ustaz, faham. Okey, takut dia khusyuk tu, khusyuk tidur pula kan. Tu pun khusyuk juga, khusyuk lain. Tapi yang kena tanya siap-siap tu, takutlah semua orang dah syahid kan. Orang semua syahid kat medan perang, kita syahid dalam majlis ilmu. Bukan ibu-ibu lah, insya-Allah orang lain lah kan. Tapi manalah tahu kok ada terselit ke. Jadi gurau-gurau je insya-Allah. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, insya-Allah pada pagi ni sebagai permulaan kita punya sesi pengajian ni. Jadi saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian semua mesti tahu cara saya ni macam mana. Saya suka perkenalkan orang. Jadi bila dalam majlis ilmu nak kenalkan orang direct tak boleh kan. Kita kenalkan dengan soalan lah. Okey.
Jadi ibu sekalian boleh tengok dalam ruangan slide. Saya akan bentangkan soalan. Dah ada soalan tu. Jadi macam biasa kita santai-santai sahaja. Sambil-sambil kita jawab soalan ni, kita ulang kajilah yang kita dah pun pernah belajar sebelum ni. Jadi ibu sekalian bolehlah jawab di ruangan chat. Apakah bacaan sunnah ketika duduk antara dua sujud yang ringkas? A. Subhanallah. B. Subhanallahi wa bihamdih. C. Rabbighfirli warhamni. D. Rabbighfirli Rabbighfirli. Jadi mana satu jawapan yang betul? Pilihan antum semua. Bolehlah pilih di ruangan chat. Tuliskan A, B, C, D. Cokodok basi. Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi ya, insya-Allah. Setelah tu saya nak ready dululah slide kita. Okey. Ni saja santai je, jangan risau tak ada denda ke apa, tak ada saman semua, tak ada. Dia santai kita jawab-jawab ni sambil-sambil tu kita ulang kajilah apa yang dah pun kita pernah dengar sebelum ini. Ada dapat hadiah tak Ustaz? Kalau betul. Ni kena tanya dengan pengurusan JNI. Saya cuma sampaikan soalan sahaja. Hadiah tu tanyalah. Tu Mona Nuri ni dah gelak dah tu. Ha ha ha. Mungkin 3 hadiah kot. Tu nama dia ha ha ha. Hadiah. 3 hadiah ada. Hadiah ada apa? Hadiah dia doa. Hadiah dia mungkin pahala, kita hadiahkan pahala kan. Hadiah juga tu. Saya cuma sampaikan saja, kita buat sesantai Antara dua sujud. Kodok jami, kodok basi Dia jumpa ustaz. Betul juga tu. Menarik juga. Salah satunya jumpa saya. Jumpa lagi sekali nanti. Bila tak tahu, bulan depan ke, tahun depan ke. Dapat hadiah terus dari pahala, yakni pahala. Dapat hadiah terus dari Allah. Dapat hadiah terus dari pahala pula. Yang tanya tadi pasal hadiah, dia kena jawab ustaz. Apa tadi Saya tak perasan lah. Benda Amnira saya kan? Admin sendiri yang Ya, Ustaz. Nasib baik dengan aku. Tak jawab lagi. Biasa orang dia terus diam je. Gurau je. Oh, satu lagi ajak. Belum. Kita perhati ni dari CCTV. Memerhati nama-nama yang mengambil bahagian. Ustaz. Jawab betul je lah Ustaz, C je lah. Jawab betul Oh, confident tu. Confident sangat, betul tu. Mana siapa tadi tu? Tak perasan nama dia. Tengok ruangan chat tadi. Okey, baik, terima kasih kepada semua atas jawapan yang diberikan ni. Kebanyakan kita lihat di situ adalah C lah sampai admin pun sebut C juga. Semua sepakat ni, ijma' ni. Tak ada khilaf ni. Tak ada yang berbeza. Ada yang sebut CD. Bonda Nurzilah sebut C dengan D. Ni kalau dalam exam peperiksaan kalau jawab macam ni memang kira salah lah, tak ada terima lah. Dia kena satu kan. Ingat ayat dia apa? Setia pada satu. Tu paslan dia. Kan so jawapan pun sama, tak boleh pilih dua. Dia kena setia pada satu. Jangan menduakan jawapan. Kan bagaimana jangan menduakan Allah, jangan menduakan jawapan. Satu je. Kan? Baru kita tahu jawapan yang solid kita apa. Jadi Bonda Nurzilah kena pilih antara C dengan D. Kalau rasa nak adil kan, tak nak C tak nak D, pilih A ataupun pilih B. Lagi senang. Dan terus adil terus. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Bonda Amnira berbeza sikit, jawab D, Dodol. Jadi apa jawapan yang tepat mengikut kepada perbincangan hadis yang dah pun kita bincangkan sebelum ini. Dah ke belum? Macam belum, macam dah. Saya tak berapa ingat. Lama tak jumpa. Okey, baik. Tapi tak apa. Kita akan bincangkan juga apa jawapan dia. Jadi, yang ringkas. Kalau yang panjang, macam biasalah kita baca tu. Rabbi firli warhamni wajburni sampai akhir. Dan tambahan wa'fu anni. Tambahan tu yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali. Hujjatul Islam. Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya
Ihya Ulumuddin. Yang tu yang ditambahkan oleh beliau, yang kita pun ambil sebagai satu amalan. Jadi tak ada masalah dia, sebab dia doa dia sebenarnya bebas yang berbentuk keampunan. Dia sunnah kat situ duduk antara dua sujud, kita amalkan doa berbentuk keampunan. Itu lebih afdal. Ala kulli hal kalau baca yang lain pun tak ada masalah. Cuma jangan baca mantra jampi. Itu tak boleh lah. Okay, jadi apa jawapan yang tepat ni? Kita tengok hadis riwayat Abu Daud 874. Ni doa dia. Ini dia punya lah hadis yang disebutkan. Apa Nabi baca? Iaitu Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Nabi ulang bacaan memohon keampunan 2 kali. Tuhan ampunilah aku, Tuhan ampunilah aku. Itulah yang Nabi amal. Admin sebut dah tua tak ingat. Dah tua tak ingat, tak apalah. Kan mungkin memang dah tua tak apalah. Tapi kalau buat-buat tua tu, itu tak sedar diri namanya. Tak gurau. Okey. Jadi insya-Allah kita selagi mana menuntut ilmu ni kira muda sebenarnya. Kan sebab tu kita lihat dalam perbincangan perkara gaib kan, syurga neraka kan. Tengok dalam syurga ni semua orang-orang muda. Kan orang yang syurga masuk syurga ni siapa? Orang-orang yang rajin beramal, menuntut ilmu. Kan jadi sebab itu bagi saya ni kalau sebut muda tua ni bukan pada usia lah, bukan pada struktur kulit ke, bukan pada apa lagi kan, apa kata mungkin pada daya ingatan dia tak, sebenarnya tidak. Bagi saya kalau muda ni selagi mana dia nak belajar, kita kira muda lah tu. Sebab orang betul-betul nak belajar ni adalah orang yang niat dia maknanya dia seperti orang muda. Orang muda lah semangat belajar kan. Jadi kalau orang yang mungkin usia dia baru 20-an tapi dia dah berhenti ataupun tak nak belajar kan, maknanya dia kira tua lah tu. Dia dah jadi malas kan, ataupun tak bersemangat. Tapi kalau bagi saya kalau umur 50 60 pun tapi masih dia tidak rasa boring, dia masih nak belajar tu sebenarnya muda lah. Walaupun tak ingat ke, dia lambat faham ke apa, itu semua belakang cerita. Orang kata semangat tu kita respect. Sebenarnya itu bagi saya itulah dalam bab menuntut ilmu ni, tua muda tu bukan pada daya ingatan ke, bukan pada usia ke, kan, bukan pada rupa paras ke, tidak. Jadi sebenarnya kemahuan nak belajar. Sebenarnya itu yang penting. Sebab tu kalau kita, bagi saya orang muda ni orang-orang yang mungkin usia dia banyak dah banyak tapi dia masih nak belajar. Itulah muda sebenarnya. Sebab semangat tu kita respect. Okay. Jadi jawapan dia Rabbi fili, maka apakah jawapan yang tadi tu? Pilihan jawapan iaitu D lah. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ini yang tepat menurut kepada hadis. Ala kulli hal kalau ibu kata nak baca lain tu salah ke tidak ke kan. Kalau bab sunnah ni, kalau ibu sekalian tersebut salah ke tidak ni memang kebanyakan boleh je amal. Macam ibu kata nak baca kan subhanallah. Kita pun tahu bila nak ringkaskan solat, kita baca subhanallah ni boleh. Kan subhanallah wa bihamdih pun boleh. Dia tetap zikir lah, bukannya kita bercakap dalam bahasa kita ke, doa bahasa kita ke. Itu yang jadi perbincangan tu. Boleh tak kan dalam bahasa lain, bahasa Arab? Sebab dalam solat ni kena jagalah dia punya pantang larang tu kan. Jadi dia selagi mana berbentuk zikir, berbentuk doa, maka dia boleh diamalkan. Jadi duduk antara dua sujud ni, dia sifat dia adalah membaca doa keampunan. Kalau sujud rukuk tu semua kita amalkan, sifat dia adalah zikir. Lebih kepada menyucikan Allah. Subhanallah kan. Tapi kalau duduk antara dua sujud, kita bacakan doa keampunan. Rabbighfirli. Kalau itulah hadis Rabbighfirli. Kalau yang C tu saya saja letak bagi keliru sikit kan. Kita biasa bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni kan. Saya boleh taklah Rabbighfirli warhamni. Tapi ikut kepada perbincangan yang tepat adalah di dodol. Itulah yang tepat. Okey. So tahniahlah kepada Bonda Amnira kan tadi yang bertanya, lepas tu jawab yang betul tahniah. Tu yang tanya pasal hadiah tu. Dah tahu dah jawapan tu. Tu yang confident sangat tu. Okey, jadi tahniahlah kepada Bonda Amnira, nanti tuntutlah dengan admin. Tuntut je dengan admin, bila nak dapat hadiah tu tak tahulah, tunggu je. Tunggulah mungkin dalam 10 tahun akan datang ke kan, 20 tahun tiba-tiba datang depan rumah hadiah kan. Rezeki tu jangan tolak kan, dapat hadiah jangan tolak.
Okey, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kita akan bincang terus sambung sunnah yang ke-22 yang mengikut pada catatan saya ni sampai sunnah yang ke-22. Nanti saya akan bentangkan slide. Jadi ibu-ibu boleh tengoklah. Macam biasalah kita buat bentuk slide ni. Jadi ibu-ibu sekalian boleh untuk kita gambar ke kan. Maknanya apa, screenshot kan. Jadi bolehlah simpan sebagai nota. Jangan simpan sebagai kenangan kenang-kenangan tu gambar yang gambar-gambar kita tu kenang-kenangan lah. Tapi gambar nota ke apa ni janganlah simpan kenangan je. Kita nak amal insya-Allah. Okey. Mira nanti hadiah nasi kerabu. Tutuplah dengan siapa yang nak bagi tu. Jangan tutup dengan saya. Saya cuma ada banyak hadiah nak bagi apa? Banyak soalan. Itu hadiah saya. Okey. Jadi insya-Allah kita terus bincang kepada perbincangan kita sunnah ke-22. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke 22. Tajuk dia berbaring setelah solat sunat subuh. Ni baru kita buat pagi tadi ni, solat subuh kan, solat sunat subuh semua ni. Okey, baik, kita lihat dulu apa hadis yang kita nak bincang. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, bermaksud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh, jika baginda masih sedar, baginda akan bercakap denganku. Jika tidak, baginda akan berbaring, yakni mengiring pada pinggang kanan sehinggalah dipanggil solat, yakni iqamah. Ini hadis yang sahih Al-Bukhari 1161. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, apa yang kita boleh faham daripada hadis yang kita bacakan ini? Jadi yang pertama sekali, ibu-ibu sekalian, ini berkenaan tentang solat sunat subuh. Di mana kalau kita ikut kebiasaan yang kita faham yang Nabi amal, Nabi kan solat sunat qiyamul lail di rumah. Dan Nabi akan mengakhirkan dengan witir, dan witir ni kedudukan akhirnya itu dia hampir kepada nak subuh lah. Jadi Nabi akan kekal di rumah. Dan bila dah masuk waktu, Nabi akan solat sunat subuh di rumah juga. Sebelum pergi menunaikan fardu di masjid. Jadi kita pun tahu rumah Nabi dekat dengan masjid dan Nabi jadi imam. Maka dia kalau nak buat tadi semua tu tak ada masalah, tak ada isu lah. Kan, sebab semua itu kita buat nak kata apa, dari sudut sesuai sebagai seorang imam. Baik, sebab itulah imam ni dia afdal. Dia solat sunat itu di dalam bilik dia. Kita panggil maqsurah. Dia sebab itu kita perasan dia biasa bila dah iqamat baru dia keluar. Kan, kalau imam yang faham kaedah lah kan, yang faham dia punya cara tu, itu yang sebaik-baik kerana dia ambil dia mengkiaskan kepada apa yang Nabi amal. Sebab rumah Nabi dekat dengan masjid. Jadi kalau imam yang ada kuarter dekat dengan masjid tak ada masalah, dia boleh buat macam tu lah. Kan, maknanya dia sekadar jalan beberapa langkah dia sampai dekat masjid dah. Itu yang nak terbaik tu. Sebab tu dah biasa imam semua diberikan quarters tu. Kan, dan memudahkan dia lah. Kan, memudahkan dia nak solat semua ni cepat. Dia boleh standby pun senang kan. Apa isu pun mungkin ada jenazah ke apa pun senang nak uruskan. Sebab tu kita meraihkan imam ni dengan quarters. Bukan suka-suka bagi imam je, yang lain semua tak bagi. Sebab peranan dia lagi besar. Kan, di peranan sebagai imam ni lagi besar. Kan, berbanding dengan nazir pengerusi ke. Sebab nazir pengerusi pun dia hanya memberikan arahan, dia menyusun jadual. Kan, maknanya dia jadi ketua lah. Tapi dalam bab-bab ibadah ni, imam lah jadi ketua. Dia mengikut arahan yang telah diberikan oleh pengerusi ataupun nazir dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang sekalian, bila katalah rumah imam tu jauh ataupun kuartus pun mungkin, sekarang kuartus mungkin kena jauh-jauh sikit kan. Kena berjalan, kena bawa motor kereta baru boleh sampai ke masjid pun ada macam tu. Dia tak semua tempat yang mudah. Berjalan kaki je dah sampai ke rumah. Dia sampai ke masjid. Dia tak macam tu semua kan. Sekarang ni macam-macam lah dia punya keadaan ikut kepada apa yang disediakan oleh pihak masjid. Jadi berbalik kepada hadis ini, kita faham yang Nabi amalkan dengan cara macam tu dan sesuai dengan Nabi lah. Jadi bagi imam kita pada hari ini, di mana biasanya dia akan duduk dalam bilik tu, maqsurah, dan kemudian bila iqamah dia akan keluar. Lepas tu bila dah habis solat fardu semua, dia mungkin salam-salam macam tu,
dan dia nak solat sunat, dia masuk balik dalam bilik. Sebab bagi dia adalah sunnah. Kerana apa? Kerana dia mengikut kepada kiasan yang Nabi amalkan. Nabi kan akan solat sunat di rumah. Jadi kalau dia nak balik rumah tu mungkin jauh ke apa kan. Jadi dia solat sunat di bilik dulu. Lepas tu baru dia balik. Macam mana dia asingkanlah diri dia tu dalam bilik untuk dia solat sunat. Jangan kita salah faham, jangan kita anggap dia dalam bilik main handphone, main game lah, tengok video lah. Walaupun mungkin betul juga, tapi sangka baiklah, maknanya dia dah solat, kan, lepas tu baru dia main. Lagi baru tak perlu kita risau pasal dia, sebab itu terpulang bagi dia lah. Apa yang dia nak buat tu dia buat. Kan mungkin ada imam yang mungkin dia sibuk, mungkin ada urusan, kan, jadi dia lepas habis solat jadi imam je, masuk bilik, mungkin dia buat kerja, ada assignment. Saya sendiri pun dulu masa jadi imam di masjid saya tu, di Pagi Jaras tu, ada masanya macam tu kan, bila dah habis jadi imam tu kita ada kelas online kan, kita ada assignment nak kena buat. So saya terus masuk bilik lah lepas dah salam-salam apa semua, menyantuni jemaah sekejap, betul masuklah bilik kan, betul buatlah kerja. Kadang-kadang stay juga lambat sikit di situ, kadang tunggu sampai waktu asar kan. Jadi itu adalah satu benda yang menjadi kebiasaan lah kan, ikut kepada keadaan masing-masing kan. Jadi tentang hadis ni di mana disebutkan Nabi kadang-kadang akan berbaring, kadang-kadang Nabi akan bercakap dengan isterinya. Kan? Maknanya apa? Ada kala Nabi berbaring, mengiring pinggang kanan ataupun baringlah kan, baring, mengiring, di mana dalam keadaan menunggu azan subuh. Menunggu solat subuh. Maknanya iqamat, bukan azan, tunggu iqamat. Ini lepas bila ni? Lepas solat sunat. Lepas solat sunat subuh, Nabi tunggu sampai iqamat. Sebab apa? Nabi jadi imam. So bila ditunggukan iqamat, kan barulah Nabi akan jadi imam kan. Ada kala tu bila sahabat, terutamanya bila Abi Rabah nampak Nabi, barulah iqamat. Ada kala tu memang iqamat dulu, barulah Nabi akan datang. Dia bergantung kepada keadaan lah yang mana mereka amalkan. So kita boleh faham di sini, kadang-kadang pun Nabi akan berbaring, kadang-kadang Nabi akan bercakap dengan isteri. Maknanya tak baring lah, tunggu waktu iqamat kan, bagi masa kepada jemaah untuk datang. Itu yang berlaku. Jadi perbuatan Nabi berbaring ni, bila dibincang, walaupun hadisnya sahih kan, Al-Bukhari, jadi bila dibincang balik apakah dia punya situasi semua, bila dia tengok balik apakah keadaan dia, maka disimpulkan dia bukanlah satu sunnah yang disyariatkan. Dia merupakan satu perbuatan yang diharuskan, bermaksud siapa yang mampu dia buat. Siapa yang tak mampu maka tak perlu, terpulanglah pada dia. Maknanya apa nak sebut kat sini, dia bukanlah sesuatu sunnah yang disyariatkan. Siapa yang boleh dia pergi buat, dia buatlah. Siapa yang tak mampu dia tak payah buat. Dan dia bukan suruh tidur. Jangan kita salah faham. Nabi berbaring maknanya Nabi tidur kan. Bukan suruh tidur dia takut memang terlelap sungguh lah. Bangkit-bangkit kan dah syuruk dah. Itu lagi sempoi. Ada orang lagi lah bangkit-bangkit dah zuhur. Itu lagi sempoi, tidur daripada subuh tu dah tak solat subuh. Lepas tu kata nak buat, nak ikut cara Nabi lah kan, baring lah. Sekali baring tidur pula kan, tidur sekali bangun zuhur. Itu memang betul-betul sempoi ya. Jadi sebab tu kita faham kat sini, bukan makna dia tidur, dia berbaring ni maknanya sedang sedar lagi, masih sedar lagi. Masih sedar. Maknanya bukanlah kata suruh tidur. Dia baring tu macam kita rehat sekejap lah. Dan sebab apa Nabi berbaring? Dan kadang-kadang kita tahu Nabi mendirikan solat malam ni lama. Kan begitu lama. Maknanya dalam keadaan yang kita boleh kata berjam-jam macam tu kan. Jadi Nabi perlukan sedikit rehat. Nabi pun baring sekejap. Macam itulah. Itu yang berlaku sebab yang Nabi amalkan. Tapi itu pun bukan selalu. Lepas tu bila ulama bincang balik, kan tengok pada, mana memang hadis sahih, kita tak boleh nak sangkal lah. Cuma kita fahami keadaan. Kan tak boleh pukul rata kan, asal ada dalam hadis je, itu adalah sunnah. Kan, dia tak boleh macam tu, dia kena fahami balik sebabnya, apa sebab yang Nabi buat. Kan ada tak hadis-hadis lain yang menyebutkan perkara sama. Kita nak fahami balik apa yang sebenarnya maksud perbuatan Nabi. Bukan kaedah dia asal ada dia hadis, sunnah. Kan asal
Nabi buat je, oh kita pun kena buat. Tak macam tu lah. Walaupun kebanyakannya macam tu, tapi tak semua. Lepas tu kita perlukan ulama'. Mesti ulama' kena ada dalam menerangkan kepada kita. Sebab mereka lebih alim, tahu macam-macam bidang cabang ilmu. So mereka akan faham, mereka akan gunakan metod tu, kaedah tu, dan mereka akan simpulkan kat mana sunnah yang kini syariatkan, kat mana yang bukan disyariatkan, kan ni sebab apa, tu sebab apa. Mereka yang tahu, mereka yang kaji. Jadi kita ni cuma belajar je, kita amal. Kan begitulah. Dalam hadis ni pun sama. Walaupun ni hadis sahih, tak ada orang boleh sangkal semua. Tapi bila fahami balik keadaan tu, baru kita faham. Maknanya dia ada bersebab. Dia bukannya suruh tidur, dia hanya berbaring sahaja. Maknanya rehat sekejap, betul, bangkit kan, pergilah solat fardu subuh. Jadi bagi yang berkemampuan, buatlah. Bagi yang risau terlajak laris, tak payahlah buat. Jangan apa ngada-ngada buat. Sekali kan bangun kan dah zuhur kan, menyesal tak sudah. Itulah maksud kepada sunnah ini, ya. Walaupun memang nama dia sunnah, tapi dia bukanlah sunnah yang syariat. Dia adalah sunnah jibiliyah, yang dilakukan oleh Nabi mengikut kepada keadaan. Fitrah Nabi sebagai seorang manusia. Okey, Bunda Farhana, sambil berbaring tu berzikir lah ya. Dia terpulang lah. Dia yang penting kita cuma berbaring, maknanya rehat. So kalau kita rehat ni bergantung. Ada orang dia rehat cuma dia baring. Ada buka mata, ada yang tutup mata. Tapi tutup mata takut tidur lah. Pandai-pandai kita lah. Ada yang macam boleh katalah ni kan, berzikir pun boleh. Cuma yang sebut ni berbaring, dia macam rehat sekejap. Kan dia rehat. Lepas tu ada juga orang yang baring ni dia rehat ni dengan handphone. Kan. Jadi sebenarnya kita kena ingat, nak rehat ni nak bersedia nak solat. Bukan nak rehat ni kita nak ganggu minda kita fikir benda lain. Sebab tu kalau boleh rehat dalam keadaan baring ni, kalau siapa nak baring lah. Dalam keadaan baring ni, biarlah berbaring tu tidaklah buat benda-benda yang boleh mengacau kekhusyukan kita, konsentrasi. Kalau main handphone ke apa, itu dah ganggu sebenarnya. Jadi bibi sekalian, kita fahami keadaan tu lah. Kan, jadi baring ni sekadar rehat kejap je, lepas tu bangkit balik. Kan? Lepas tu pergilah solat fardu. Ni bagi orang yang mampu. Jangan pukul rata pula kata sunnah, nanti lepas ni ramai-ramai datang masjid pakat-pakat tidur. Kan, pakat tidur, betul kata orang ni lah sunnah dia kan, bukan okey, baik. Ada yang komen sikit tu. Baca doa. Kalau yang doa Bunda Alisa tulis ni, Allahumma rabbal Jibril wa Mikail ni, disebutkan dalam Fadailul A'mal, Fadailul A'mal yang diamalkan juga. Maknanya dia bertaraf hadis yang dhaif, boleh je amal, cuma dia tidaklah dikatakan sebagai sunnah. Dia dalam kategori dhaif. Jadi sebab apa doa tu disebutkan juga dalam hadis, cuma dalam keadaan yang berbeza. Ada yang sebut Nabi cuma berbaring sahaja. Ada yang sebut Nabi amalkan bacaan doa tu dulu baru baring. So ada perbincangan di situ. Tapi kalau bagi yang nak amal tak ada masalah, terpulang boleh je. Ini bagi yang tidur, yang baring ni pun sebenarnya bagi orang yang merasa yakin boleh mampu nak amal lah. Kebanyakannya tak berani, takut tertidur je. Kan, lepas tu kita fahamilah keadaan tu. Jadi kalau siapa yang nak amal tu biarlah betul-betul yakin mampu, maka dia buat. Tapi biarlah kena pada cara kan. Nabi berbaring sebab Nabi solat malam. Kita ni solat malam pun tidak, bangun pun dekat subuh dah. Kan, mandi-mandi semua dah azan subuh. Betul pakat-pakat nak baring. Kan, baring je nak ambil sunnah dia. Tapi solat malam tu tak ambil pun sunnah dia. Kan, jadi biar kita fahami keadaan lah. Nabi baring sebab penat ataupun sebab nak rehat sekejap. Sebab Nabi dah solat malam tu. Itu sebab. Bukan suka-suka nak baring tu. Okay. Baik, sekali baring terlelap bila dah subuh pun hilang. Ustaz nak tanya boleh? Yang berbaring setelah solat sunat subuh ni tak sama dengan ketika Rasulullah berbaring di lambung kanan tu, tak sama ya Ustaz? Dia berbaring pada pinggang kanan. Maknanya keadaan macam nak tidur jugalah. Sama keadaan nak tidur. Kalau baginda tidur, dia ada baca doa dia kan Ustaz?
Tu doa nak tidur lah. Doa yang kita biasa. Doa nak tidur. Sebab saya ada pernah baca macam ni, kata Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha bila Nabi berbaring di lambung kanan, letak tangan kanan di bawah pipi Nabi, dia akan baca satu doa, Allahumma qini azabak wa yawma tab'atsu ibadak. Betul Ustaz? Itu sunnah. Betul? Itu pun Masya antara doa sebelum tidur sebenarnya. Memang ada dalam ni pun ada. Nanti kita bincang dalam bab tidur. Okay. Tak sama lah kiranya dengan berbaring sebelum selepas solat sunat. Masya Allah. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Sebenarnya orang tu memang ada apa daripada isteri Nabi juga kan, Hafsah tu kan. Memang ada dalam hadis Abu Daud kata silap, memang Allahumma qini azaba yauma tub'atsu ibadah, diletakkan dalam pipi tangan di bawah pipi kan. Betul, memang ada juga hadis tu, dan memang dalam bab tidur, dalam sunnah dalam kitab ni pun sama, disebutkan dalam bab tidur yang mana dia amalkan juga satu lagi doa. Cuma itu kita panggil doa pipi lah. Doa pipi. Tangan tu letak kat bawah pipi baru baca doa tu. Dia sebenarnya dalam bab tidur ni ada banyak dia punya perbincangan lah. Sunnah-sunnah dia sebenarnya banyak sebenarnya kan. Jadi antara dia kalau doa nak tidur tu yang itulah satu, dan satu lagi yang kita biasa baca tu. Kan, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Yang tu pun ada banyak versi. Nanti kita bincang kemudian. Kalau sampai nanti bab tentang tidur, dia sunnah ke 50 ke atas. 54 macam tu lah. Dia ada satu bab yang khusus tentang tidur. Dalam tu memang disebutkan. Tapi yang tadi tu yang kita bincang, dia bukan nak tidur. Dia cuma berbaring sekadar rehat. So dia bukanlah kaedah dia bukan kata macam nak tidur. Dia bukan nak tidur, dia macam nak tidur. Maknanya kaedah dia berbaring belah kanan. Dia sama macam nak tidur. Tapi bukan tidur. Dia cuma berbaring, berehat sahaja. Kaedah dia sama. Dia bukan tidur. Dia beza tidur dengan baring. Baring ni dalam keadaan sedar. Kalau tidur ni maknanya memang dia dah lelapkan mata, memang niat dia pun nak berehat kan. Maknanya dalam keadaan yang tidak sedar lah. Dia kalau orang yang mudah tersedar ni beruntunglah, dia dengar apa-apa dia boleh bangkit ke apa kan. Tapi kalau orang jenis tidur mati tu, tunggu je lah sampai bila dia nak hidup baru dia hidup. Kan. Jadi maknanya sebab itu saya sebut tadi ibu sekalian, dia satu bukan sunnah syariat. Betul, kita tak perlu risau. Satu lagi bagi yang betul-betul betul-betul memerlukan. Memang betul-betul dia solat malam ni berjam-jam, dia letih, penat. So dia sekadar dia rehat sekejap, kadang solat sunat subuh dia rehat sekejap. Berbaring sekejap, tenang. Betul? Baru solat. Ini bagi betul-betul yang berkelayakan. Betul-betul dia letih, penat sebab dia solat malam. Barulah sesuai dibuat macam tu. Yang ni kalau solat malam pun kita macam ayam nak patuk kan, punya laju, punyalah ringkas. Lepas tu pakat-pakat nak ambil baring cara sunnah ni kan. Jadi sebenarnya tak kena lah pada tempat dia. Jadi sebab itu kita cuma bincang je sebab risau apa. Kotlah nanti akan datang ada orang baca hadis tu kan. Biasa kan baca mungkin lepas asar ke ada orang baca hadis kan. Lepas tu bila baca hadis takut dihuraikan sendiri. Diuraikan. Okey, jadi kita tahu dah ni sunnah. Lepas ni nanti dah solat sunat subuh, pakat-pakat tidurlah. Kan tidurlah, betul? Bukan tidurlah, maknanya baring kan. Tidur kan ramai-ramai tidur berjemaah kan. Orang datang masjid bukan solat berjemaah, ni tidur berjemaah. Kan satu masjid kena bagi tu. Kan jadi takut ada orang cakap macam tu. Kan kita pakat-pakat baring, bukan sunnah. Lepas tu kita bangkit solat subuh kan. Takut orang sampaikan macam tu. Kadang-kadang orang kan baca hadis terus sampaikan, dia huraikan sendiri. Jadi kat situ jadi salah sebenarnya. Kalau macam tu tak perlu kita nak tengok ulama lah, tengok kita je lah senang. Ikut dan kita je kan. Apa yang kita rasa kita hurai. Tak boleh gitu kan. Dia kena memahami kaedah yang disebut oleh ulama. Itu sebab tu saya bincang juga hadis tadi. Supaya biar kita faham, kalaulah ada yang orang sampaikan hadis tu, kita berhati-hati. Maknanya bukanlah maksud dia tidur sesuka hati macam tu tak. Dia memahami keadaan yang pasti dia bukan sunnah yang disyariatkan. Itu pastilah bukan sunnah yang disyariatkan. Baik, kita sambung pada sunnah yang ke-23. Belum tu ada yang mesej chat. Okey. Ustaz nak tanya boleh? Ya.
Ustaz, kalau yang macam yang saya tanya tadi, yang doa Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil semua tu kan, itu bila nak baca ya Ustaz? Maknanya sebelum kalau kita nak buat yang baring tu ke, atau kita baca semasa kita berbaring? Itu yang pertama. Yang keduanya kalau macam saya khawatir takut terbatal ke sebab kita baring tu kan nak kena jaga punggung apa semua kan. Takut terbatal so kita tak baring tu pun boleh juga kan Ustaz? Okay, baik. Terima kasih kepada soalan yang ditanya. Jadi pertama tentang doa tu, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yahtalifun, kan? Tu doa dia. Jadi doa tu yang dibaca ketika mana nak baring tu, maknanya dalam keadaan sebelum nak baring. Sama ada memang sebelum nak bergerak nak baring ataupun sambil nak baring sambil bacakan doa. Maknanya habis je doa tu kita dah baring. Itu lebih tepat lah, ikutkan pada ketepatan macam tu. Macam kita nak tidur pun, kita baca je doa tidur, habis je doa tu dah mula nak tidur dah. Maknanya proses nak tidur. Bukan dah baca doa tu lepas tu buat lagi benda-benda lain, basuh pinggan mangkuk kat dapur. Itu jadi kurang tepat lah, sebab dia kan sebenarnya perbuatan tu mengiringi dengan niat kan. So bila doa ni dikira sebagai satu gantian kepada niat dalam perkara-perkara yang adat. Jadi bila sebut macam tu, maka doa mengiringi perbuatan. Maka bila dah baca doa, kalau tepat dia, habis je doa tu, masuk kepada perbuatan yang kita nak buat. Macam apa-apa pun kita perasan tak macam tu kan? Macam contoh masuk masjid, habis je doa, masuk masjid. Maknanya kaki tu langkah terus kat masjid. Habis je doa tandas tu, masuk tandas, masuk habis doa tu masuk terus. Kan? Apa pun macam tu, dia macam makan pun sama. Nak makan kan, kita baca doa terus makan. Itu yang ketepatan. Kan? Kalau kita ajar kepada anak-anak ni ikut kepada keadaan dia lah. Macam saya kat sekolah, kita tak mampulah nak buat sebelum makan tu baru nak baca. Sebab budaknya ramai. Jadi diorang datang pun bergila-gila kan. Jadi setiap kali kita nak suruh macam tu agak susah sikit lah. Kalau anak sendiri tu lain cerita kan. Ni anak murid yang ramai. Jadi apa kita buat? Memang jadi biasa baca doa daripada kelas. Nak keluar tu dia baca doa siap-siap. Sebab keadaan dia macam tu. Tapi kalau kita boleh tegur direct kepada anak tu lebih baik lah. Okay, jadi berbalik kepada tadi, bermaksud baca je doa tu, dah kita baring. Sama ada sambil nak baring baca doa, ataupun baca doa dulu, lepas tu nak dekat habis tu je kita baring. Ikutlah kepada keadaan. Cuma yang tepat bila dah habis doa, kita baring dah. Okay, itu yang pertama. Itu ketepatan kita nak baca. Berbanding kita dah baring dulu baru baca. Dia sebab dia nak doa tu nak baring. So bila baca tu doa dulu barulah baring. Okay, itu ketepatan. Ala kulli hal kalau nak baring dulu pun baca pun boleh. Nak baring tak baca pun boleh. Tak baring tak baca pun boleh. Yang penting solat subuh jangan tinggal lah. Okay, itu penting. Yang kedua tentang takut isu ni kan, tak tetap punggung, maknanya takut terbatal wuduk. Kan? Jadi saya dah sebut tadi, dia bukan suruh tidur. Dia cuma baring, maknanya memang sedar. Dia sedar, bukan dia tutup mata, tak sedar, lepas tu tertidur, terubah punggung, pinggang semua. Bukan. Dia maknanya dalam keadaan sedar. So dia tak akan berlaku isu tak tetap punggung. Dia bukan tidur, dia bukan hilang kesedaran. Bukan hilang kewarasan. Itu dah gila tu. Maknanya dia masih sedar lagi lah. So dia cuma baring je. Baring dia sedar lagi. So bila sedar, dia kalau tak tetap punggung pun tak ada masalah. Dia sedar, dia tahu yang dia masih ada wuduk. Ya, jadi isu tak tetap punggung tu kalau tidur. Tidur ni yang tak sedar dah. Tak sedar ni tak tetap punggung, so dikhuatiri, maksud dia mungkin dah batal kan, terkentut ke apa ke, dia tak sedar dah. Jadi ikut pada kaedah memang kalau berlaku je macam tu memang kena ambil wuduk balik. Sebab kerana dia dah tak sedar. So bila tak sedar, maka dia dah tak ada keyakinan dia ada wuduk. So dia kena ulang balik wuduk lah. Ni kalau tidur. Kalau baring, tak jadi isu tu. Sebab dia masih sedar. Kan? Sebab tu saya sebut beza. Baring dengan tidur tu beza. Dia baring ni dalam keadaan sedar lagi. Orang macam baring rehat sekejap kan. Di mana bukan dia tidur lagi. Dia masih sedar. Kalau dia tertidur pun dia dalam keadaan pinggang dia tetap, punggung dia tetap pada tempat. Tapi dalam sunnah tadi dia bukan tidur, dia adalah baring. So kita fahami yang itulah. Baik, insya-Allah.
Okey, tengok di ruangan chat okey, dah sebut dah okey. So hanya baring bukan tidur. Tak ada isu tak bangun. Ya, itu dah saya masukkan tadi. Jadi saya sebut sekali yang Allah. Yang tadi tu dia bukanlah sunnah syariat Dia maknanya kita tak perlulah kata kena buat ni depan ni. Bukan macam tu. Dia bukan macam tu kecuali bagi orang yang betul-betul layak, yang betul-betul solat malam penat, so dia ambil lah sunnah tu. Dan dia bukan tidur, dia cuma baring. Dan bagi kita yang rasa tak yakin juga, maka tak perlu amal pun tak pun. Lebih selamat. Lebih selamat kerana apa? Kita tak nak buat benda yang menyebabkan menyebabkan kita tertinggal solat subuh dan sebagainya. Okey, bunyi macam Nabi sedikit sangat tidurnya. Maksudnya apa tu? Dalam sedikit sangat tidurnya. Tidur dia bukan lena. Dia kalau sedar tak ada masalah. Kalau tidur sedar tak ada masalah. Dalam hadis tadi pun dia cuma sebutkan baring sahaja. Sikit rehatnya. Ya betul lah, memang kita pun tahu. Nabi bangkit pun 1/3 malam kan. Solat malam ni pun dia lama. Jadi memang tidur Nabi tak lama pun. Sebenarnya tak lama pun. Dah jadi satu kebiasaan. Yang mana kita kena ambil pengajaran lah. Kan. Nabi tidurnya sedikit, kan ibadahnya banyak. Kita pula ibadah sedikit, tidurnya banyak. Kan rehatnya banyak. So kena ambil pengajaran, kita kena ambil semangat. Nabi pun boleh buat macam tu. Nabi yang maksum pun buat macam tu. Kita lagilah kena buat. Kan kita lagi kena ambil semangat untuk kita buat. Begitulah ya sekalian. Yang penting kita sentiasa menjagalah kemampuan, kekuatan diri kita ni. Yang pasti sungguh-sungguh kita buat yang wajib, tinggal yang larang, yang haram, dan perkara sunat kita ambil sungguh-sungguh, dan perkara yang makruh tinggallah sungguh-sungguh. Begitulah. Baik, kita masuk satu lagi sunnah. Sunnah ke-23 insya-Allah. Imam dia bolehkan membaca ayat dengan suara yang nyaring pada zuhur dan juga asar. Baik, hadis daripada Abu Qatadah Al-Haris radhiyallahu anhu. Yang mana beliau menyebutkan bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami semasa zuhur dan juga asar. Pada 2 rakaat pertama, baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah lain. Kadang-kala baginda memperdengarkan ayat dan memanjangkan rakaat pertama. Dan pada 2 rakaat terakhir, baginda hanya membaca Al-Fatihah. Ini pun hadis yang sahih Al-Bukhari 759. Okey, baik. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, ini hadis berkenaan tentang perbuatan untuk kita menguatkan suara ketika zuhur dan juga asar. Baik. Asal sebab yang saya yakin kita dah tahu dah. Sebab dibaca perlahan zuhur dengan asar ni bermulanya permulaan dakwah Nabi lah. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rahsia selama 3 tahun di Mekah tu. Pada awal turunnya wahyu yang menyuruh Nabi berdakwah cuma secara sir kan, rahsia, dan secara dari rumah ke rumah kan, dari rumah Al-Arqam bi Abi Al-Arqam tu berkumpul di situ dan berdakwah menyampaikan Islam kan. Jadi awal permulaan penyebaran dakwah ni secara rahsia. Dan pada waktu siang kita boleh cuba bayangkan, kita boleh cuba untuk memahami maksud. Pada siang ni orang ramai akan keluar daripada rumah. Maknanya keluar mungkin beli makanan, minuman, bekerja, maknanya dia bertebaran lah kat muka bumi ni. Kan, jadi waktu tu kebanyakan adalah orang yang memang bukan Islam lah. Islam baru datang secara asing, secara ganjil kan. Jadi kebanyakannya adalah Quraisy Makkah yang melakukan perbuatan yang perkara yang maksiat, yang tidak ada satu pegangan agama yang jelas. Ada orang sembah berhala lah, ada orang tak percaya Tuhan lah. Jadi tak macam kata bercampur aduk lah kan. Berselerak lah fahaman pegangan agama ni. Jadi bila macam tu, bila datangnya Islam, disuruh sebarkan secara rahsia, maka waktu siang itulah bila disuruh solat kan. Bila disuruh solat, dibaca dengan perlahan. Sebab apa tak nak bagi musuh dengar lah. Kalau baca dengan kuat kan, musuh boleh dengar. So boleh berlaku pergaduhan, mungkin sampai pertumpahan darah. Jadi sebaliknya subuh, maghrib, isyak, dia waktu yang masih gelap. Kan subuh memang gelap lagi lah, orang tak bangkit lagi lah.
kebanyakannya, dan negeri Isyak pun dah malam, orang balik ke rumah dah. So yang kita boleh faham kan, zaman tu semua kan tak ada kecanggihan macam sekarang. Kita ni semua sekarang ada lampu lah bagai kan. Zaman tu kita boleh faham, maknanya kalau gelap tu segelap-gelapnya lah. Kalau ada pun sekadar cahaya daripada mungkin bulan, bintang kalau ada lah, kalau nampak pun cahaya tu. Lepas tu malam ni memang betul-betul kata keluar lah, duduk dalam rumah. Kalau ada cahaya pun mungkin daripada api macam tu. Itu kita boleh bayangkan. Sebab tu gelap ni dia orang tak keluar. Sebab tu cerah dia orang keluar. Gelap ni macam-macam boleh berlaku kan. Sebab tu subuh, maghrib, isyak dibaca dengan kuat. Boleh baca kuat lah, sebab tak ada orang nak melawan, nak mencari, nak membunuh Nabi ke apa. Tapi zuhur dengan asar ni waktu siang. Takut orang dengar nanti orang akan anggap, oh ni tak betul ni kan, apa benda ni kan. Itu akan mengancam nyawa ataupun keselamatan Nabi kan. Dan itulah hikmah, itulah hikmah dia, dan itulah yang dijadikan amalan. Sampai bila? Sampai hari ni. Bahkan sampai bila-bila. Cuma persoalan dia, boleh tak kita baca dengan kuat? Memanglah Nabi tak amalkan. Pada asalnya, kebiasaannya Nabi tak amal. Jadi persoalan kalau kita tanya kan, boleh ke nak baca kuat kan? Adakah dia dikira makruh, menyebabkan solat tak sempurna, mungkin menyebabkan kita kata mungkin dapat dosa ke, contohlah kita pun terfikir macam tu kan. Jadi di situ adanya hadis. Yang inilah hadisnya yang menyebutkan bahawa kadang-kadang wa ahyanan, kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan. Maknanya apa? Menguatkan suara ketika zuhur dan asar. Ini memberikan satu peringatan ataupun satu info, maklumat kepada kita, di mana nak baca dengan kuat zuhur dengan asar ni perbuatan yang dibolehkan, yang dibenarkan. Dia bukan kata makruh, haram memang confirm tak ada. Bukan makruh dan dia jadi harus. Sebab kebiasaan memang kita tinggal. Memang maknanya tak baca dengan kuat. Tapi kalau ada keperluan, maka boleh baca dengan kuat. Kan? Contoh apa dia? Contoh kita nak mengajarkan kepada seseorang, maka boleh baca kuat. Katalah kita pergi ke sesebuah kampung. Kampung tu semua orang yang tak tahu Islam, ataupun dia memang orang Islam. Cuma dia tidak praktikkan Islam tu. Kan, dia tak solat lah maknanya. Kita baru datang, kita pun sedar dia orang tak solat ni kan. So kita pun ajarkan. Okay. Macam subuh, maghrib, isyak kita boleh kuatkan suara. So tak ada isu. Kita kuatkan suara ketika tahiyat pun tak apa kan. Maknanya di situ dia boleh kuatkan suara. Boleh kita jaharkan. Tapi bila dalam konsep zuhur dengan asar, kita pula dah biasa amal baca perlahan. Jadi kita pun akan anggap, oh baca perlahan je lah kot. Dan bila masuk kepada zuhur dengan asar, kita baca perlahan. Lepas tu akhirnya orang yang duduk belakang tu nak ikut solat tu pun dia tak tahu nak baca apa. Dia tak berapa ingat, orang baru belajar tentang Islam kan. So masa tu bolehlah baca kuat. Bacalah kuat. Kan, dengan tujuan untuk mengajarkan kepada jemaah. Sama juga ketika kita solat katakan di rumah. Kita solat, lepas tu anak-anak, mungkin anak lah biasanya ganggu kita solat, bising, dia main-main kat depan kita. Jadi kita ni, bila solat perlahan, kan, dia pun jadi macam tak ada orang yang bagi dia perhatian. Kan, kalau baca kuat, kita makin perasan kan, biasa dia akan tengok kita, dia akan ikut sekali, dia akan macam tak adalah ganggu kita sangat. Dia lebih kepada macam dia join sekali buat. Tapi kalau kita tak baca kuat, masa tu yang tak ada satu divert lah, pada dia tak boleh nak divert kat dia. Akhirnya dia pun akan ganggu kita, dia nak perhatian kan. Jadi kita buat apa? Masa zuhur dengan asar kalau contoh dia ganggu kita, maka boleh dikuatkan suara, dia adanya sebab. Jadi kaedah dia berpegang pada kaedah mengajar tadi. Nak mengajar kan, nak sebut bagi anak tu ikut. So bila kita kuatkan suara sikit, maka anak tu pun akan ikut sekali. Dia akan solat kat sebelah, dia akan ikut perbuatan kita. Kan itu dia punya hikmah. Satu lagi, kalau nak menghayati bacaan solat pun kita baca dengan kuat. Kita perasan tak ibu-ibu sekalian, kalau kita kan nak dapatkan satu feel, kan kita akan buat macam mana? Kita akan baca dengan kuat.
Kan, contoh orang yang menyanyi lah. Orang yang menyanyi, kan kita nak bagi contoh je, bukan suruh menyanyi. Orang yang menyanyi, kita perasan tak, ada tak orang menyanyi dia macam perlahan kan. Dia baca, maknanya dia menyanyi macam tak ada perasaan. Mana ada kan, dia mesti macam betul-betul kata feel kan, indulge dalam lagu, experience dia kan. Betul dia akan rasa macam semangat sungguh menyanyi, berlengguk-lengguk. Sampai kadang-kadang ada orang siap menari lagi lah. Contoh lah, ni bagi contoh je. Ada orang siap gerak-gerak badan lah, betul bergerak-gerak ke sana sini kan. Maknanya dia kata dia punya feel tu sampai bukan sekadar dia menyanyi je, dia macam-macam lahir pergerakan yang datang. Gerakan badan dia, ada bergerak jalan macam tu, dia tinggikan suara, ambil feel lah kan, menjiwai kan. Okay, nak bagi gambaran macam tu lah. Maknanya orang yang nak menghayati maksud ayat Quran pun sama. Sebab tu orang yang betul-betul faham ayat, dia akan buat dalam bentuk macam berlagu. Tak taranum pun dia akan buat berlagu. Sebab dia nak menjiwai maksud tu. Kan, kalau ada orang yang tak faham sangat pun dia akan buat macam tu. Kan, dia macam seronok baca macam tu kan. Dia satu macam, sedap lah. Macam best lah kan. Jadi, macam tu lah yang kita sebutkan tadi. Dalam ayat Quran pun, nak kata lebih tinggi lah dia punya kesemangatan kita tu. Kesemangatan, bahasa baru. Dia punya semangat tu lagi tinggi. Lepas tu kita akan terfikirkan, nak baca kuat ni boleh tak? Ke Zuhur dengan Asar. Kalau subuh Maghrib Isyak tak ada masalah, memang baca kuat pun. Zuhur dengan Asar ni macam mana? So boleh baca kuat. Kalau kita nak dalam keadaan memahami, menghayati maksud. Bila kuat lah baru kita boleh feel tu. Baru kita boleh untuk buat lagu ke taranum kan. Orang lagi orang yang pandai taranum. Lagilah dia syok. Lagilah dia suka dia punya makanan lah tu. Kan, waktu boleh dia taranum sungguh-sungguh kan. Dalam solat pun taranum sekali. Sampai orang pun tunggu lama berjam-jam tak habis-habis solat kan. Rupanya dia taranum kan. Jadi dia memang rasa syok lah kan. Rasa syok. Sebab itulah Nabi pun melamakan solat. Orang kata nak bagi faham tu dia semacam seronok syok tu kan. Dia punya feel tu lain. Ni orang betul-betul faham je. Orang betul-betul menjiwai, dia yang dapat rasa. Adapun kita yang mungkin sekadar tengok je kan, tapi tak faham pun. So, kita tak merasai tu. Kan? Orang yang rasa je tahu dia punya keseronokan. Antaranya ibu sekalian, bila kita faham maksud, itu kat situ yang paling seronok lah. Macam saya sendiri lah, saya share apa sekadar apa yang saya buat kan. Bila kita dari dulu pernah lah hafal beberapa ayat, bukan beberapa ayat, maknanya beberapa juzuk lah kan. Jadi adalah ingat sikit-sikit lah antara surah Al-Kahfi kan. Lepas tu saya juga dengar qari baca, antaranya yang saya minat tu Syekh Mishair Rashid lah. Sampai bila saya dengar ulang-ulang tu memang kita rasa macam menangis tu memang dah datang dah lah. Tambah bila kita faham maksud tu, dia punya rasa tu memang lain lah. Kan rasa dia macam kita baca tu kita boleh membuat satu perbandingan kita ni macam mana, dia tu macam mana. Kan, jadi kat situ yang paling seronok. Lagi seronok bila saya dijemput jadi imam tarawih. Walaupun suara tak adalah berapa sedap pun. Kan, sekadar je lah kan. Ada tempat mic dia memang sedap. Kita pun rasa seronok sikit lah kan. Tapi ada tempat mic macam tu je lah mic dia. Jadi saya sekadar yang boleh lah kan nak sedapkan suara ni. Sebab suara ni anugerah Allah kan. Tak boleh nak ubah-ubah semua. Jadi sekadar yang boleh lah jaga suara kan. Bila baca tu memang seronok lah. Sebab kita boleh buat lengguk tu dengan kita apa yang kita faham. Kan, apa yang kita faham, betul kita dengar syekh kita baca. Kan rasa macam seronok lah. Memang seronok, memang feel. Betul bila feel tu yang jadi lebih kuat tu. Jadi lebih beralunkan lagi dengan dia punya rentak dia kan. Saya bab qiraah ni saya tidaklah hebat pun. Tidaklah mahir sangat pun kan. Sekadar yang asas tu adalah. Jadi saya buat dalam bentuk lagu saya yang mana tidak lari daripada tajwid lah. Cuma bila kita baca tu kita rasa ada feel kat situ. Kan? So bila feel tu maknanya apa? Kita kuatkan suara. Mana boleh datang feel dengan perlahan. Kan? Mesti feel tu kita kuatkan suara. Jadi dalam ibu sekalian yang kita boleh faham daripada hadis ini, maka bermaksud perbuatan menguatkan suara ketika zuhur dengan asar ni bukanlah satu yang makruh secara total. Kalau ada keperluan boleh dibaca kuat. Boleh dibaca kuat yang boleh kita amalkan.
Cuma bergantung pada tempat lah. Kalau jadi imam Zuhur dengan Asar ni, tak ada sebab pun janganlah ngada-ngada pula kuatkan suara. Kan, jadi imam kat masjid kan. Tiba-tiba kata, okey kita baca kuat-kuat, nak menjiwai ayat. Janganlah buat pelik-pelik. Itu memang menyebabkan orang jadi pening lah. Jadi kita ni ikut pada tempat. Kalau contoh macam saya sendiri sebelum ni jadi imam di sekolah lama saya tu, apa yang saya buat nak bagi budak-budak tu, dia orang kadang main kan. So, tengok tak boleh jadi ni sebab bila perlahan dia jadi main. Sebab budak campur-campur semua darjah. Jadi tahun 4 lah yang kadang main sikit, tahun 6 ni jenis yang mungkin sedar sikit lah, dia nak buat nak exam semua kan. Tahun 4 jenis main. So bila tahun 4 dia main, dia ajak kawan dia, so yang lain pun pakat-pakat main kan. So apa yang saya buat, daripada perlahan macam tu, saya kuatkan suara. Saya jadi imam ni, saya kuatkan suara pakai mic jenis wireless tu. Saya kuatkan suara dan saya lenggokkan sikit bacaan. Pilihlah surah-surah yang biasa diorang hafal. Kan. So bila saya baca, adalah yang dengar tu dia boleh ikut. Kita dah pesan lah, jangan ikut, dengar je imam baca kan. Awak ulang kaji je cukup. Tak perlu nak kuatkan juga suara tu. Tapi ada juga orang tak faham, budak-budak ni dia ikut juga. Tapi nak sebut di situ dapat menjaga khusyuk lah. Kan, maknanya bila saya kuatkan suara dia dengar. Lepas tu dia tak ada dah main sangat. Lepas tu bila saya baca surah yang dia hafal tu, dia lebih dengar, dia lebih nak ulang kaji apa yang dia hafal. Ada orang dia baca perlahan pun ada kan. Saya dengar lah belakang saya tu kan ada yang baca perlahan, macam tu sekali. Jadi di situ dapatlah menjaga kekhusyukan sikit. Paling-paling 2 rakaat yang pertama tu dapat kawal dah. Lagi 2 rakaat kita dapat untuk teruskan yang kita dah kawal tu. Untuk solat asar tu kan. Jadi benda tu saya kira memang berkesan. Bila saya amal ni bila saya dah tahu hadis ni dan saya dah faham maksud dia apa. So saya amalkan macam tu. Ala kulli hal maknanya boleh dibaca. Kan? Ini contoh situasi yang sesuai. Dalam bab belajar ni banyak benda yang dilonggarkan. Kan? Situasi yang sesuai. Jadi ibu sekalian, kita amalkan macam tu. Ni apa yang sekadar pengalaman saya yang tak seberapa lah saya share ni. Supaya kita faham ada keadaan-keadaan tu boleh kita amal. Walaupun nampak pelik daripada biasa. Tapi benda tu boleh. Macam ni lah benda tu boleh. Samalah bila solat sendiri kan, contoh solat sendiri Zuhur dengan Asar kan, ataupun solat sunat sendiri tak ganggu orang lain. Jadi kita amalkan lah, jadi tak jadi masalah. Kan, cuma memanglah nampak pelik. Sebab pelik tu sebab orang ramai tak amal. Dan pelik tu sebab kita mungkin tak pernah dengar kan. Jadi bila kita dah tahu, dah yakin dah berdasarkan hadis yang jelas, berdasarkan kalam ulama, jadi tak perlu kita risau dah. Buat je lah. Memang kalau ikut diri kita tak pernah buat, kita akan rasa pelik, rasa macam tak betul kan. Bukan macam tu lah, bukan kata tak betul. Maknanya kita sebab tak biasa buat. Kita tak biasa dengar. Sebab tu ilmu ni kan luas, banyak benda yang kita kena belajar. Jadi bila dah belajar, teruslah kita amal. Memang dapat rasa masuk zon istimewa bila dapat hayati makna. Jadi ibu sekalian, untuk menghayati maksud ni, kita mungkin dah tak berapa mahir sangat mampu nak kuasai kan. Tapi itulah saya sekadar pesan diri saya dan ibu-ibu ayah sekalian, kalau kita ada anak cucu yang masih membesar tu kan, bagilah dia masuk kelas-kelas bahasa Arab. Paling tidak pun bagi dia sekolah agama, dan agama tu biarlah kuat. Biarlah kuat, dan sekurang-kuranglah ibu-ibu sekalian dia belajar di sekolah menengah, sekolah agama menengah, dia akan faham bahasa Arab. Basic maknanya ayat Quran kan banyak berulang. So bila dengar ayat tu pun dia dah boleh faham maksud dia. Ini sekadar apa yang saya sendirilah. Saya pun bukanlah kata hebat mana pun, bukannya belajar di tempat yang Arab pun. Saya pun lepasan ijazah UKM je. Kan? Jadi cuma dalaman, cuma adalah sijil menengah agama tu lah, 4 senawi tu. Jadi bila kita belajar suasana Arab tu, kan? Jadi dapat memahami maksud. Jadi itu antara yang membantu sangat saya untuk menghafal Quran pun senang, untuk memahami ayat Quran tu pun lagi senang. Jadi membantu automatik untuk kita khusyuk dalam solat. Maknanya saya kira memang berkaitan. Lepas tu kalau boleh bahasa Arab ni kita pentingkan lah. Kalau English kita pentingkan, bahasa Arab lagi pentingkan. Sebab untuk agama kita ibu-ibu sekalian. Itulah untuk pagi ni, sekali itu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Tak tahu bila, mungkin bulan depan, tahun depan. Jadi insyaAllah doa baik-baik. Ada rezeki kita bertemu lagi. Tak ada rezeki, kenanglah aku dalam doamu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.